Texture. Bukan sahaja penting untuk faham tekstur kulit, kita juga perlu faham tekstur produk. Jadi dalam video kali ini kita nak bincang tekstur pelembab secara spesifiknya dan bagaimana pilih tekstur pelembab ini berdasarkan jenis kulit. Best tahu tajuk ni, tonton sampai habis. Pelembab. Saya rasa tak ada orang tak kenal pelembab lah kan. Kalau tak ada kenal pelembab tu memang kena buat sesuatu lah agar tak lembab. Okay. Kembali kepada topik ya. Kalau kita nak pilih pelembab ni sebenarnya kita kena faham terlebih dahulu fungsi pelembab ya. Pelembab secara umumnya dia ada fungsi yang mana membawa kelembapan ke dalam kulit. Dan juga ada satu lagi fungsi pelembab adalah mengelakkan daripada berlakunya kehilangan kelembapan keluar kulit. Yang kita biasa sebut iaitu transepidermal water loss ya, TEWL. Pelembab yang baik kena menjalankan kedua-dua fungsi ini, giving water content atau moisture into the skin ya, and avoiding water content ni tadi, kelembapan ni keluar daripada kulit. Dalam bahagian video ini saya nak bawa kita berkenalan dengan tekstur-tekstur berbeza pelembab yang ada di pasaran one by one, and I want you to understand and see how each texture benefit different kind of skin. So first thing first, mari kita tengok tekstur gel. Macam mana kita tahu dia gel? First thing, bacalah label. Label marah-marah ni, bacalah label. Kadang-kadang ada orang tu hantar gambar produk dengan saya bagi tahu, "Puan, apakah tekstur ini?" Kat situ kan tulis gel. Rasa nak picit hidung dia, ya. Nasib baik kita picit je hidung. Baik. So jika kita tengok dia dah tulis ini, macam yang ini kan, Safi Acne Solutions, ya. Soothing Gel Moisturizer. So kalau kita buka, ya, kita akan nampak tekstur gel. Bila kita sapu, kita akan nampak tekstur gel. Kalau sebut gel ni apa ya? Gel ni dia macam, pernah tengok Jello? Bukan Jello Jennifer Lopez. Jello, agak-agak lah Jello. Jelly ya. Jello pula. I am so American. Right? So tekstur gel dia mempunyai kandungan air, water content, humectant yang biasanya lebih tinggi. So, emollient dan oklusif, bahan-bahan yang melekit, bahan-bahan yang berminyak itu tidak banyak. So, when you see this, you basically know this is for, untuk kulit mana? Untuk kulit berminyak sesuai. Untuk kulit kombinasi sesuai. Dan juga tekstur gel juga sesuai untuk kulit yang jenis berjerawat. Sebab jerawat puncanya akibat minyak berlebihan kan. We already know that if someone have acne prone skin, their skin tend to be oily. So gel texture is the one yang the best, is the one that is paling beneficial untuk dia. So kalau nak pilih pelembab untuk 3 kulit tadi, berminyak, kombinasi, acne prone skin, saya galakkan untuk cari yang dalam bentuk gel. Baik, kita sampai kepada tekstur yang seterusnya. Kita akan biasa tengok tekstur ini, iaitu tekstur cream. Kalau ingat cream, ingat apa? Ingat benda yang melekit-lekit kan? Dia bukan macam gel, jelly, jello tadi tu gel. Ya tadi, cream lain ya. Ingat aiskrim? Bolehlah ingat cream ya. So, ini adalah 2 contoh produk yang ada tekstur cream ya. Let me share with you, bila kita tengok tekstur cream berbanding tekstur gel, dia tidak lutsina. Dia macam putih-putih, dia macam susu, dia pekat, dia warna dia itu macam susu. It's not lutsina. Gel biasanya dia see through, tetapi krim tak macam ni. Kalau kita tengok benda yang krim ni pun, kita tengok dari jauh kita akan nampak dia ada sifat oily. Betul. Kalau kita sapu pun, sifat oil ni sebenarnya sangat membantu untuk kulit yang kekurangan oil. Cuba kita fikir, dalam ini ada oil, ada minyak. Sepatutnya dia beri bantuan kepada kulit yang tak ada minyak. So apakah kulit yang tak ada minyak? Yes, betul, kulit kering. So, kulit kering akan mendapat manfaat yang lebih banyak daripada produk yang bersifat krim ini. Kerana sifat ini dia macam creamy satu hal ya, dan dia ambil masa, kalau kita pakai dia ambil masa sedikit untuk diserap ke dalam kulit.
Kerana oil kan. So oil is not easy to to absorb into skin. So kita kena gosok dia. Malahan boleh jadi dia memang sengaja ada sifat oil tu ditinggalkan di atas permukaan kulit. Sebab kulit yang kering tadi ni biasanya dia flaky, mengelupas. So dengan adanya sifat oil ini, berminyak ini, dia bantu untuk segala kulit-kulit kering itu mendapat kandungan minyak untuk menjadi smooth dan rata, tekstur dia rata. So if you have skin yang mana kering atau kombinasi, kulit kombinasi ni ada bahagian yang mungkin agak kering, anda boleh pakai 2 pelembap, cari salah satu yang mana bersifat krim untuk kawasan yang kering itu, ya. So bahan yang tinggi kalau dalam krim, kalau dalam produk krim biasanya adalah emollient, ya, dan juga oklusif pun possible juga, tapi selalunya emollient dia agak tinggi, ya, dan bahan bersifat humectant dia agak rendah sedikit atau boleh jadi tidak ada. So this is the solution for dry skin, fine moisturizer dengan sifat krim. Tekstur ketiga yang anda akan jumpa bila mana nak beli pelembap tu, anda akan jumpa tekstur lotion. Lotion tu dalam bahasa Melayu, lotion. Dalam bahasa barat lah ya. Okey. Lotion ialah, senang cerita kalau kita tengok lotion ni kan dia macam krim tetapi water content dia lebih tinggi. Jadi tekstur dia macam berair-air sedikit, kurang berminyak. So oil content dia rendah sedikit, water content dia lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan krim, ya. So kerana kandungan air dia di situ ada, minyaknya pun di situ ada, maka kulit yang boleh mendapat manfaat yang tinggi daripada tekstur lotion adalah kulit kombinasi. Sebab kombinasi ada 2 kawasan wajah. So ada setengah orang dia tak nak pakai 2 produk, which is actually the best options for them, ya. Tapi ada orang kalau dia nak pakai satu produk pun tak menjadi masalah, terutama jika kawasan kering dan berminyak itu tidak ketara berbeza. Now you must understand this about combination skin. Combination skin ada yang kawasan berminyak biasanya dekat T-zone dan kawasan kering dia sangat berbeza. Yang berminyak ni sangat berminyak, yang kering ni sangat kering. Tapi ada juga orang dia ada kulit kombinasi, tapi dia punya kawasan yang kering dengan berminyak tu macam tak jauh beza sangat. Kering dia biasa-biasa, minyak ni pun ada tapi sikit-sikit, tak ketara sangat. So kombinasi seperti ini sesuai untuk pakai lotion. So biasanya kalau kita tengok lotion senang je, dia jaranglah letak dalam jar. Usually it will be in a bottle like this dengan ada muncung yang kecil kerana teksturnya itu berair kan. Dia tak macam krim. Krim ni tadi yang ni kan, krim dia macam ni tau. Krim ni dia a bit creamy, kalau kita terbalikkan dia tak jatuh tu, magic. Berdebar cameraman saya, ya. But different weight lotion dia memang boleh jatuh lah, kita pun tahulah, ya. So lotion ada berbeza-beza, sebab itu dia letak dalam botol macam ni. Kalau tak ada botol ni, saya buka, nak juga tak jadi. Jap, buka jap. Kalau saya buka, dia lain. So if it's lotion, dia memang boleh, kalau kita tunggu macam ni, dia memang boleh jatuh. Nak jatuh dah tu, takut sebenarnya. Ya. Of course kerana muncung dia kecil, dia mengawal, ya, kejatuhan pengeluaran bahan tersebut. But it is spreadability dia, feeling dia lebih watery berbanding cream. So that's why, ya, cream is more oily, lotion is more watery, lebih banyak water content. So combination skin will benefit greatly from lotion. Memahami tekstur pelembap ni sangatlah tak susah sebenarnya, ya. Walaupun anda mungkin tak ingat lagi sifat-sifat atau senarai ingredient humectant, emollient, oklusif itu, tapi dengan tengok tekstur produk tu memang jelas dan nyata. Kita boleh tahu yang mana satu tekstur tertentu untuk jenis kulit yang tertentu. So I hope this video is useful for you. Kalau anda boleh kongsikan dengan saya di ruang komen, sekarang ni pakai pelembap dengan tekstur yang mana, that will be great. I want to know more from you. Bye bye, take care, see you again. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu, tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.